Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita membukanya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my fellow friends, to all my viewers, to my lecturer, Miss Awanis, I hope all of you in a ping of health. So today I would like to share with you, I would love to explain to you my topic, which is about business letter and letters ahead. So I get two topics to be present to all of you, and I hope all of you will enjoy my video. Meaning of business letter. Okay, my first topic is about business letter. The first one is meaning of business letter. Okay, business people have to communicate with the customers, the suppliers, the debtors, the creditors, and the public at large, as well as among themselves, for the purpose of exchanging their views and of sending and receiving information. This is required to entitled, carry out, and to conclude transaction. Okay, dekat sini dia nak cakap yang mana orang yang bisnes ni dia memerlukan surat, bukan memerlukan untuk apa, dia memerlukan bila mana ada perjanjian antara customer, debtors, sebagainya lah, untuk kita ambil pendapat masing-masing. Ya, macam syarikat ni untuk bertukar pendapat untuk buat saham. So kat sini kita boleh sama-sama tukar untuk buat perjanjian. Macam itulah business letter ke maksud business letter. Okay, seterusnya, why letters are important. So next, the second point is why letters are important. Okay, the first one is formal agreement, and the second one is established relationship, and the third one is exchanging information, and the fourth saving cost and time, and the last one maintaining secrecy. So kat sini dia ada 5 kepentingan surat. So yang pertamanya adalah formal agreement. Okay, formal agreement ni adalah perjanjian rasmi. Perjanjian rasmi. So macam kita tahu dia ada dua, terbagi pada informal dengan formal. Formal ni adalah rasmi lah. Informal ni tak rasmi. Macam pakaian saya sekarang ni formal. Kalau informal ni dia pakaian dia macam t-shirt, yang bukan berkolor dan bertai. Itu adalah informal. So kat sini pun surat pun dia ada formal agreement. Okay. Okay. Surat ini adalah cara perutusan yang rasmi yang melibatkan di antara dua pihak, iaitu pembeli dan penjual. Contoh dia, setiap perincian surat mesti ada nama barang, harga, kuantiti dan sebagainya. Contohnya, kat formal agreement ni dia kena ada benda yang wajib ada. Okay, nanti akan saya tunjuk satu gambar yang mana contoh formal agreement. Okay. Yang kedua adalah maintaining secrecy, iaitu mengekalkan kerahsiaan. Bukannya rahsia awet muda, tapi mengekalkan kerahsiaan surat. Okay. Kelebihan surat ini juga membantu untuk kekalkan rahsia sesuatu maklumat. Dua pihak sahaja akan tahu isi kandungan. So, contohlah, yang paling senang bila kita bercinta dan sekolah rendah, mesti ada guna percintaan kan, yang buka tulis surat, dalam tu ada buat pum, habis habuk wangi kan. Itu lah yang kita tahu cuma kita dengan si orang yang kita cinta tu. Kalau yang lain-lain tu kantil tu, itu bau mulut lah, orang cakap kan, bau mulut, sebab itu lah. Kalau jenis simpan rahsia tu, dia akan jadi lah. So apa yang penting dalam kepentingan surat ni adalah maintaining secrecy. Dia kena ada trust each other lah. Kalau tak ada tu tak boleh. Okay. Yang seterusnya adalah establish
relationship. So relationship ianya memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan dan mengekalkan hubungan dengan pelbagai pihak. So dekat sini kata nak perbaiki relationship, contohnya antara dua negara ni ada perbalahan. So kat sini ni contoh bukan kaitan dalam bisnes. Contoh nak bagi lebih faham, bila mereka ada bergaduh, so nak damai kena hantar surat untuk buat perdamaian. Contoh kita boleh ambil tengok zaman Nabi, dan perjanjian Hudaibiyah. Yang zaman Nabi perjanjian Hudaibiyah, sebelum dia berperang dia ada hantar surat sama ada untuk berdamai ataupun untuk berperang. So tapi kebanyakannya adalah untuk berperang. So sebab apa berperang? Sebab ada yang tidak bersetuju. So dengan surat ni mungkin kalau kita hantar surat, mereka pun boleh faham kita, kan? Mereka boleh faham kita, akan jadi damai. Macam itulah establish relationship. Macam bisnes jugalah, untuk menjaga hubungan kita dengan syarikat-syarikat yang lain. Okay, yang keempat adalah exchanging information, bertukar maklumat. Okay, surat ini adalah salah satu cara untuk bertukar maklumat mengenai ekonomi bila hendak kita membuat satu benda, untuk kita bertukar maklumat. Contohnya macam kita ni ada info yang lebih, info yang apa yang kita boleh membangunkan syarikat. So kita nak tahu apa rahsia dah untuk kita kongsi apa kan. So kita boleh exchange maklumat, kita boleh tukar dengan dia untuk kita lagi kuatkan kita punya bisnes. So semua benda ni kita kena ada trust each other. Kalau tak ada ni habis Itulah senang. So yang terakhir adalah saving cost and time, iaitu jimat kos dan masa. Okay, sistem bersurat ini adalah satu cara yang dapat menjimatkan kos dan masa. Sangat-sangat menjimatkan. Contoh apa yang kita perlukan. Kalau macam zaman dulu, zaman yang tak ada teknologi, pakai pen, pertuburan surat, pen, surat kita nak tu stamp. Sekarang ni boleh je kita tak pakai komputer dan kita send. Ataupun sekarang ni teknologi paling sekarang canggih, sekarang kita pakai email. Tapi yang sekarang ni kita tengah bincang pasal letters, iaitu surat. So memanglah kita pun lalu buat ada apa, syarikat-syarikat tu buat untuk jalinkan hubungan. So kat situ ada kepentingan dah, iaitu jimat kos dan masa. Okay, biasa tengok yang cara orang lama tu nak lagi jimat lah, tapi janganlah ambil kan. Iaitu yang dia pakai zaman pertama teknologi, bukan teknologi, dia adalah zaman pertama yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, iaitu pakai asal. Nanti ada dalam slide tu dah tengok asal pakai kipas ataupun pakai burung. Burung tu pun kita pakai letters, surat. Okay, seterusnya. Okay, so ini adalah contoh letter of agreement, the use of business letters. Okay, seterusnya adalah the use of business letters. So kat sini saya listkan dua. Yang pertama ialah to keep records, dan seterusnya to overcome misunderstanding. Okay, yang pertama to keep record, untuk menyimpan rekod maklumat secara tetap. Contohnya kita paling senang time kita zaman sekolah mendengar. Siapa pernah pergi bilik pengetahuan lah, tak payah pergi, kita pergi time cikgu kan, cikgu panitia yang daripada simpan tu maklumat yang dalam file. Kat situ kegunaan dia untuk kita simpan dia secara tetap. Kalau kebakaran tu lain cerita lah. Tu yang pertamanya adalah to keep records. Yang kedua adalah to overcome misunderstanding, untuk atasi salah faham. So kat sini bila ada wujudnya surat ni, bila ada contohlah kalau satu syarikat ni dia salah faham dia kata kita cakap macam ni, tak faham, betul, kita pun macam pelik lah, tiba-tiba kan kita dapat benda lain, kita cakap benda lain, tapi dia pun cakap dia betul kita macam ni. So dengan surat ni kita boleh tunjuk bukti untuk kita elakkan salah faham. To the use of business letter. Okay, advantage of letters. Okay, the last point
for business letter is advantage of letter. So kat sini ada 3. Yang pertama, the first one is creation of demand, second one is easiest, and the last one is credit business. So the first one is creation of demand, iaitu mencipta permintaan. Okay, contoh dia macam kita boleh tengok flyer yang orang bagi tu, ataupun brochure macam business, kita tengok tepi-tepi jalan yang dia pernah bagi kat kita kan. So benda tu adalah satu benda untuk kita mempromosikan kita punya barang. Contohnya macam saham ke, kita ada buka bisnes kecil-kecilan. So itu adalah fungsinya letters. So dengan adanya orang yang melihat surat itu, kemungkinan dia terdetik hati untuk membeli barang kita ataupun untuk melakukan satu saham ke pelaburan antara kita. Yang kedua adalah easiest, iaitu mudah. So letters ni mudah je kan. Kelebihan dia adalah sangat mudah. So jangan siapa pun merumitkan. Janji kena dengan sesuatu benda. Dia kena dengan apa yang dia nak, apa yang suatu perjanjian, apa perjanjian semua tu kita kena tetapkan, kita kena buat. Jadi macam surat cinta tu bukan dia lah, itu informal lah kan. Untuk letters ni kita kena fikir ia adalah formal juga. Okay, dan terakhir adalah credit business, iaitu dia melibatkan antara, contohnya kalau business letter, dia adalah melibatkan antara peminjam dan orang yang melebur kat dia. Maksudnya peminjam dan betul lah, dia adalah melibatkan dua pihak. So kat sini dia adalah menciptakan satu hubungan lah, bukannya hubungan apa, tapi hubungan yang baik untuk kita sama-sama naikkan satu benda tu. Dengan itu adalah kepentingan advantage of letters, iaitu credit business. So that's all for the first topic. Okay, last one, letter heads. So for my last topic is letter heads, iaitu produce on a good quality letterhead papers. Second one is designed to convey a positive image of the company, and the last one is includes company's logo, address, phone number, and often a corporate slogan or identifying graphics and print design itself. Sorry, kabur tak nampak. So kat sini dia nak cakap letterhead ni adalah sesuatu surat yang official. Contohnya kalau kita tengok IIC, dia ada satu surat, bukan surat, dia adalah satu kertas yang ada nama official dia punya kertas dah. Contohnya macam ada lambang, dia ada tulisan dia macam tulis. Contoh kalau IC College Universiti Antarabangsa, betul kalau merah ke, itu kan, itu kalau ungu. Kalau macam di PSU dia ada satu lambang, iaitu kalau maroon. Macam tu lah letterhead dia adalah official, dan dia kertas tu adalah kertas yang berkualiti. Jadi tak boleh pakai kertas yang kita baca novel, kertas yang kalau kuning tu kertas terpakai, itu kan dia lah, itu novel. So boleh tengok nanti dekat slide, nanti saya akan tunjuk contoh letterheads. So dah ada banyak kat situ. So itu saja untuk letterhead. So setakat ini daripada saya, pembentangan dan perkongsian ilmu mengenai topik business letters and letterhead. So kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang soalan yang ingin ditanya, okay, boleh PM saya direct dan PM Miss Awanis yang lebih arif mengenai bab bisnes ni. So ada satu peringatan untuk kita semua mengenai COVID ni, duduklah rumah, rumah, jangan keluar mata. Yang duduk kat kolej tu, duduklah senyap-senyap, jangan keluar. Nak beli makan, belilah order Food Panda ke. Macam kita ni pun jagalah, yang dekat rumah ni duduklah, dengarlah apa yang parents cakap. Janganlah melilau. Kita pun dah tambah lagi 14 hari. So stay at home, minum air banyak, jangan lupa pakai
Sekali keluar, walaupun pakai hand sanitizer. Itulah daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya datangnya daripada kesalahan diri saya sendiri. So apapun, saya hendak menutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.